Parti Mahathir heret ROS ke mahkamah. Hadi Awang mohon menghadap Sultan Perak. Bersatu cadang bentuk gagasan besar. Inka Tita Sultan PAS mohon ampun. Parti Pejuang Tanah Air yang diketuai bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad memohon semakan kehakiman untuk memaksa Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS membuat keputusan berhubung status pendaftaran parti itu. Semakan itu untuk memohon perintah mandamus daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk meluluskan atau sebaliknya pendaftaran parti berkenaan secara rasmi sebagai parti politik di bawah Akta Pertubuhan 1966. Ia juga bertujuan mendapatkan deklarasi daripada mahkamah bahawa kegagalan Ketua Pengarah dan ROS untuk menjawab sebarang permohonan atau komunikasi bertulis adalah tidak munasabah dan mempunyai niat malafaide untuk melengah-lengahkan pendaftaran pejuang. Pejuang akan sentiasa mempertahankan prinsip kedaulatan undang-undang dan justru itu membawa isu kelengahan pendaftarannya ke mahkamah bertujuan mendapat penghakiman seadilnya. Jawatankuasa penaja pejuang akan dari semasa ke semasa akan memaklumkan perkembangan kes kepada warga umum, kata Setiausaha Agung Jawatankuasa itu, Amiruddin Hamzah dalam satu kenyataan. Amiruddin dinamakan sebagai plaintiff bagi pihak pejuang, sementara ROS dan ketua pengarahnya adalah responden bagi tuntutan tersebut. Semakan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, kuasa khas dan rayuan melalui firma guaman Haidir & Co di Shah Alam. Firma itu juga memohon perakuan segera daripada mahkamah untuk mempercepatkan kes tersebut. Peguam Miono Haidir Suhaimi antara lain berkata, keadaan politik negara yang tidak begitu stabil memungkinkan pilihan raya umum ke-15 diadakan pada bila-bila masa. Katanya, ramai orang awam berminat untuk menyertai pejuang sebagai ahli dan menggunakan logo serta insignia parti itu tanpa kebenaran. Jika pendaftaran Parti Pejuang Tanah Air tidak disegerakan, ia akan menyebabkan ketidakmampuan pihak jawatankuasa penaja Pertubuhan Pejuang mengawal tindakan orang awam yang berminat sebagai ahli dengan tular menggunakan lambang dan atau logo dan atau insignia pejuang yang kian menular di media sosial, katanya. Sementara itu, dalam afidavit 13 halamannya, Amiruddin berkata dia telah menyerahkan borang pendaftaran lengkap untuk pendaftaran pejuang pada 19 Ogos. Ini dilakukan secara dalam talian dan semasa temu janji dengan Ketua Pengarah ROS pada hari yang sama. Amiruddin berkata dia telah menyerahkan pindaan terkini Perlembagaan Pejuang pada 2 Oktober tetapi tiada maklum balas diberikan. Saya menyatakan bahawa pihak responden pertama dan atau kedua langsung tidak memberikan sebarang maklum balas bertulis lanjut sekalipun telah dihubungi oleh saya melalui surat menyurat. Sebaliknya, pihak jawatankuasa penaja penubuhan pejuang yang terpaksa membuat inisiatif untuk mengadakan perjumpaan bagi mendapatkan maklum balas semasa, katanya. Pada 23 Oktober, Amiruddin berkata dia sekali lagi menghantar surat kepada ROS untuk mendapatkan kebenaran daripada responden kedua untuk menggunakan pakai lambang atau logo pejuang bagi urusan pengendalian laman sesawang parti itu. Bagaimanapun, dakwanya, pejuang sekali lagi tidak menerima sebarang maklum balas daripada ROS, mendorong pihaknya mengeluarkan kenyataan media pada 29 Oktober berhubung status permohonan pendaftaran pejuang. Dia mendakwa ROS tidak memberikan maklum balas kepada Jawatankuasa Penubuhan Pejuang secara langsung, sebaliknya melalui kenyataan media pada 30 Oktober. Katanya, selepas pejuang mendesak ROS melalui kenyataan media bertarikh 2 November, ROS kemudian mengatur pertemuan dengan Jawatankuasa Penaja Penubuhan Pejuang pada 17 November. Ia katanya bagi memberikan maklumat terkini berhubung penarikan diri salah seorang ahli jawatankuasanya, Mazli Malik, dengan menggantikannya kepada satu nama baru. Tambahnya, hanya pada 17 November, selepas daripada pertemuan tersebut, dia menerima satu email daripada ROS yang menyatakan dirinya dilantik sebagai Setiausaha Jawatankuasa Penubuhan Pejuang dan satu nombor pertubuhan sementara. Pada 19 November, Amiruddin berkata dia menyerahkan pindaan pendaftaran pejuang yang mengandungi nama ahli jawatankuasa Penubuhan Pejuang yang baru menggantikan Mazli. Bagaimanapun, katanya sehingga hari ini, ROS masih belum membuat sebarang keputusan terhadap permohonan pendaftaran parti itu.
Presiden PAS Abdul Hadi Awang memohon menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Bagaimanapun, sumber yang rapat dengan istana memberitahu Malaysia Kini bahawa belum ada tarikh yang ditetapkan. Sebelum ini, Hadi mengirim sepucuk surat ke istana untuk memohon menghadap Sultan Nazrin. Surat yang turut dilihat oleh Malaysia Kini itu menyatakan niatnya untuk memberitahu Sultan mengenai situasi politik yang melibatkan PAS. Ini berlaku setelah adun PAS Perak tidak hadir untuk sesi menghadap yang dijadualkan dengan Sultan Nazrin pada hari Selasa lalu di tengah ketidaktentuan politik mengenai calon Menteri Besar yang baru. Laman web berita The Vibes membetik sumber dekat kepada Hadi yang tidak disebutkan namanya sebagai berkata bahawa Hadi memohon menghadap Sultan untuk memohon pengampunan. PAS sebelum ini menjelaskan bahawa ia memutuskan untuk menangguhkan menghadap Sultan Nazrin kerana kepimpinan pusat parti itu belum memutuskan sokongannya terhadap adun Kota Tampan Sa'rani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak yang baru. Ia menolak tuduhan bahawa ketidakhadiran itu merupakan tindakan derhaka terhadap Sultan. Setelah Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu digulingkan sebagai Menteri Besar minggu lalu, pimpinan PAS Perak pada mulanya mengumumkan tidak akan menyertai pembentukan kerajaan negeri yang baru. Bagaimanapun, pendirian parti itu berubah setelah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi meminta maaf kepada Bersatu dan PAS atas tindakan menggulingkan Faizal sebagai Menteri Besar. Perkembangan itu membuka jalan bagi Sa'rani untuk mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar. Ini menandakan upacara mengangkat sumpah Menteri Besar Perak yang ketiga sejak pilihan raya 2018. Titah Sultan Nazrin yang mencerminkan kegagalan dalam kepimpinan. Kumpulan pertama Exco Kerajaan Negeri juga dilantik semalam, dianggotai oleh 4 wakil UMNO dan 1 wakil Bersatu. Walaupun PAS belum berada dalam barisan Exco, UMNO, PAS dan Bersatu mempunyai persetujuan mengenai pembahagian jawatan di kerajaan negeri. Perlembagaan Perak membenarkan kerajaan negeri mempunyai 10 anggota Exco. Gabungan Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak GPS digesa untuk mengadakan satu gagasan besar bersama. Setiausaha Agung Parti Pribumi Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, gagasan besar itu boleh berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada rakyat negara ini yang mahu melihat kestabilan politik. Malah katanya, ia bagi cerminan keupayaan gagasan itu untuk terus mentadbir negara melalui dasar-dasar bagi memajukan ekonomi, membangunkan negara dan membela rakyat di masa hadapan. Untuk memastikan kelangsungan permufakatan ini, saya mencadangkan satu gagasan besar diwujudkan secara rasmi bagi melambangkan kesatuan semua 3 gabungan parti besar yang bersama kerajaan pimpinan Perikatan Nasional, iaitu Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak. Gagasan itu bakal menjulang wawasan dan aspirasi yang diperjuangkan oleh parti-parti politik yang bergabung di bawahnya. Oleh itu, satu piagam persefahaman politik antara 3 gabungan parti besar ini harus segera direalisasikan, cadang beliau dalam kenyataan. Kata Hamzah lagi, ia sebagai sebuah gagasan yang inklusif, semua pemimpin parti yang bergabung di dalamnya harus diberikan ruang dan peluang yang sama untuk menyuarakan pendapat serta pandangan masing-masing. Dengan mengambil kira kehendak semua parti, tidak kira besar atau kecil, tidak kira mewakili mana-mana bangsa, kaum dan agama, gagasan ini nanti mampu melahirkan satu manifesto yang benar-benar memenuhi keperluan seluruh lapisan rakyat Malaysia, katanya lagi. Mengimbau kembali penubuhan Perikatan Nasional, Hamzah berkata, ia adalah hasil persefahaman yang termeterai antara Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang selepas peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-7 secara mengejut pada 23 Februari lalu. Malah Hamzah berkata, penubuhan kerajaan baru ini juga disokong sepenuhnya oleh Presiden PBB merangkap pengerusi Gabungan Parti Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, Presiden STAR, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dan Presiden PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny T. Ongkili. Semua ketua-ketua parti tersebut telah sebulat suara bersetuju untuk memperakukan Presiden Bersatu sebagai calon Perdana Menteri Malaysia yang baru, dan kesepakatan tersebut telah diperkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Ini akhirnya menyaksikan Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 yang sah berdasarkan Perlembagaan Negara. Jelasnya lagi, dengan ini, dengan rendah hati, dengan rendah diri, menzahirkan permohonan ampun kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah.
3 adun PAS Perak memohon ampun secara terbuka kepada Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berikutan kegagalan mereka menghadap baginda pada Selasa lalu. Pada sidang media di Ipoh, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berkata dia dan 2 adun lain mengakui kekilafan mereka kerana tidak menghadap baginda seperti mana dititahkan. Sehubungan dengan itu, PAS Perak juga akan mengutuskan surat bagi menzahirkan permohonan keampunan untuk kami, kata Razman pada sidang media ringkas berkenaan. Razman bagaimanapun enggan mengulas lanjut sama ada adun PAS akan dilantik dalam barisan Exco Negeri. Pada Selasa lalu, Sultan Nazrin Shah memanggil menghadap adun Bersatu dan PAS ke Istana Kinta di Ipoh berikutan kemelut politik di negeri itu. Hanya adun Titi Serong, Hasno Zulkarnain Abdul Munaim yang merupakan wakil rakyat dari Bersatu hadir ke Istana Negeri. Bekas Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu pula berkata Bersatu tidak menerima titah untuk menghadap Sultan Nazrin berhubung isu pelantikan penggantinya. Bagaimanapun, anggota Dewan Negeri Perak Muhammad Anwar Zaini berkata baginda telah menitahkan agar adun Bersatu dan PAS datang menghadap bagi membuktikan calon Menteri Besar daripada UMNO mendapat sokongan majoriti dalam DUN. Faizal digulingkan sebagai Menteri Besar Perak pada Jumaat minggu lalu melalui undi percaya yang diusulkan oleh seorang adun UMNO. Berikutan itu, UMNO berusaha membentuk kerajaan negeri bersama Pakatan Harapan. Namun, rundingan itu menemui jalan buntu. UMNO Bersatu dan PAS akhirnya bersetuju mencalonkan pengerusi UMNO Perak Sa'arani Mohamad sebagai calon Menteri Besar. Keputusan itu dibuat selepas Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi membuat permohonan maaf terhadap penyingkiran Ahmad Faizal. Sa'arani yang juga adun Kota Tampan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak pagi semalam. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.